Assalamualaikum and salam sejahtera to all student batch 06 Prinsip Accounts. So inilah adalah video yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh pelajar-pelajar batch 06, yang mana kita akan bersama-sama dan awak akan bertanggungjawab untuk melengkapkan kerja khusus bagi Prinsip Accounts. Okay, so seperti yang anda sedia maklum, kerja khusus Prinsip Accounts sangat-sangat penting, yang mana markah akan diambil kira sebanyak 20% dalam XPM you all. Okay, so please do buat dengan secara serius, buat dengan secara bersungguh-sungguh, dan tolong jangan buat last minute. Of course, sebab bila you buat last minute, mungkin banyak benda yang you tak dapat lengkapkan dengan tepat. Okay, so saya kenalkan diri. So saya adalah Miss Nisa. Okay, so mungkin you all ada nampak sini you all dulu buat kerja khusus yang mereka ada cakap mereka rujuk saya punya video kerja khusus. So now is your time. So awak pula, giliran awak pula untuk melengkapkan kerja khusus Prinsip Account. Okay, so ramai yang cakap nervous, ramai yang cakap takut ni Miss, susah ke Miss? Okay, so I bagi a short review sebab saya dah tengok keseluruhan soalan. Alhamdulillah, so batch 06, I rasa you sangat beruntung. Kerja khusus awak untuk tahun ni sangat senang. Berbanding dengan kerja khusus sebelum-sebelum ni, contoh macam batch 04 agak sukar. Okay, so you for me sangat senang. Maksudnya boleh dibuat dengan mudah. So tak ada alasan untuk you kata tak dapat buat, susah, tak faham. So saya inform you awal-awal so there is no excuse menyatakan you tak boleh buat. Okay, and mostly student boleh dapat 18% ke atas, and kebanyakannya boleh dapat 19.8, ada yang boleh dapat sampai 20%. Tapi dengan syarat buat bersungguh-sungguh, buat betul-betul, don't take for granted benda-benda macam ni. Okay, so saya dan juga cikgu-cikgu sekolah awak akan bantu sebaik mungkin. So saya minta untuk pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam menyiapkan kerja khusus accounts bagi Prinsip Accounts 2023. Okay, so sebelum saya mulakan, setiap video saya akan buat secara pendek-pendek supaya mudah untuk awak rujuk. So ini adalah video saya bahagian yang pertama. Okay, so untuk video bahagian pertama, saya akan bersama-sama dengan awak membaca soalan untuk tahu apa isi-isi penting yang you all perlu tahu, dan saya akan guide you all bagaimana untuk melengkapkan lampiran A, iaitu berkaitan dengan profil perniagaan dan juga ikatan perkongsian. Okay, ada student yang dah belajar bab perkongsian. Bab perkongsian adalah bab 4 dalam syllabus form 5. Ada juga yang belum. So, sebelum saya mulakan, okay, iklan sikit lah. Siapa-siapa yang masih lagi tak okey dari segi basic account, siapa-siapa lagi yang rasa macam tak yakin dengan satu account ni boleh bawa ke tak, so saya nak invite you guys, siapa-siapa yang ada masa ke lapangan, okay, you all boleh join I punya private online class, yang mana saya ada 3 subjek yang saya akan ajar dekat sini, iaitu Maths, Maths dan juga account. Ramai cakap, ingatkan Miss saja account je. Tak, saya ada 3. Sebab tu YouTube saya nama dia Cikgu Pakar Kira, sebab saya mahir dalam subjek kira-kira. Okay, so kalau you boleh tengok kat sini, saya punya poster. Okay, atau you nak tengok poster saya belanja, you boleh pergi pada Instagram saya, TikTok saya. Okay, situ ada saya letakkan saya punya poster. Okay, yuran sangat-sangat affordable, sangat-sangat berbaloi. RM38 bukan untuk satu sesi, RM38 untuk sebulan. Sebulan akan ada 4 kelas. Satu kelas kita ada 1 jam 15 minit. Okay, so mana sesuatu form 5 yang kata contoh, Miss masa form 4 saya macam honeymoon sangat, saya tak ingat apa sahaja masa form 4. So you also invited untuk boleh juga join bagi kelas form 4. Kita ada Maths form 4, Account form 4 dan juga Maths form 4. Dan kelas saya baru bermula pada bulan Jun. Jadinya tak banyak lagi silibus yang saya dah cover. So masih lagi dalam silibus awal, masih lagi bab 1, masih lagi bab 2. So siapa yang ada rasa ketinggalan, saya sangat-sangat mengalukan untuk you join saya punya kelas. Okay, dan kalau you nak join, you boleh terus direct contact dekat nombor saya di sini kat WhatsApp, ataupun boleh tekan link dekat description bawah nanti. Okay, insyaAllah saya akan sediakan nota modul untuk you all untuk bersama, dan juga let's say you ada
timing macam clash lah, saya ada kelas tambahan apa semua, don't worry, setiap kelas saya akan bagi free unlimited playback video. Means that you tak boleh masuk kelas, it's okay, I akan bagi video. Dan kenapa unlimited? You boleh tengok berulang-ulang kali. Saya takkan delete. Tapi special untuk yang join sajalah, yang bayar kelas ini saja. Okay, alright, so itu je lah saya mulakan. So untuk perkongsian saya tak ajar lagi dalam kelas saya, so siapa yang nak belajar, you boleh join kelas saya. Okay, so back to our business. Kita akan pergi kepada kita punya part yang mana saya akan bincangkan berkaitan dengan brand. Tapi sebelum tu kita akan baca soalan bersama-sama. Kalau you all dah ada soalan, oh by the way, saya sangat-sangat menggalakkan student-student semua untuk print out the questions, because penting sebab bagi saya, kalau you walaupun you pakai iPad ke apa, kalau boleh lagi cantik kalau you boleh print, senang untuk you rujuk, senang untuk you catat, saya sangat-sangat sarankan. Okay, so kalau boleh tolong print. Alright, okay, so if you are ready, kita akan baca soalan dan mana poin-poin yang penting tolong highlight atau gariskan, okay, untuk rujukan awak nanti. Tak perlu nak baca secara keseluruhan. Okay, so if you are ready, let's go everyone, kita pergi kepada soalan kita. Okay, so soalan dekat sini, dia ada inform dekat sini, okay, yang mana anda, awak lah, okay, anda dan seorang rakan anda lagi telah mengambil alih sebuah perniagaan lah, okay, dan awak akan meneruskan operasi perniagaan tersebut, iaitu berkaitan dengan perniagaan butik pakaian. Sebab tu saya kata untuk kerja-kerja sekali ni agak senang, sebab you buat berkaitan dengan butik perniagaan, bukannya you buat masak-masak ke. Kalau masak-masak, contoh masak burger, nak kena beli daging burger, kena beli daging ayam, nak kena beli roti, mayonis, susah nak kira. Tapi pakaian just helai, satu helai, dua helai. Sebab tu saya kata sangat senang. Dari segi untuk nak manage inventory, sangat senang. Okay, di mana? Di pusat beli belah. Dah boleh fikir-fikirlah beli belah mana yang awak nak buat. KLCC, Kintam Mall, Georgetown Mall, apa lagi, KB Mall, segala mall-mall you dah boleh fikir daripada sekarang, iaitu pada 1 Julai 2023. Konon-kononnya you memang you all yang tengah buat ni, awak ni lah, iaitu pada 1 Julai 2023 sekarang ni. Okay, dan anda, you as a perkongsi A, kan you all tahu kan, kita sekarang ni tengah buat topik perkongsian. So bila perkongsian, kita ada lebih daripada seorang pemilik. So you as a first perkongsi, okay, berkongsi modal dan kepakaran. Of course lah, bila dah kita kata perkongsian, you akan kongsi dari segi modal yang you akan laburkan, dan juga kepakaran setiap perkongsi. Contoh, yang si A ni pandai bahagian finance, yang si B ni mahir bahagian marketing, share kepakaran lah maksudnya. Okay, dan juga bersama rakan perkongsi B untuk meneruskan operasi perniagaan. Maksudnya perniagaan butik pakaian ni, dia memang dah berjalan seperti biasa. Maksudnya dia telah menjalankan operasi dia sebelum ni, tapi mungkin dia tak nak meneruskan. Dia jual perniagaan ni kepada awak. So kira awak ni beli perniagaan, lepas tu awak teruskan. Itu maksudnya dia kata kat sini mengambil alih dan meneruskan operasi perniagaan. Okay, so modal yang dilaburkan adalah RM120,000. RM120,000 modal yang dilaburkan adalah gabungan daripada dua perkongsi tadi lah. Perkongsi A iaitu awak dan kawan awak, perkongsi B. Combine dua orang ni, total modal yang dilaburkan oleh kedua-dua perkongsi ni adalah sebanyak RM120,000. Dan dalam RM120,000 tu, okay, sebahagiannya digunakan untuk membayar inilah. Bukan saya kata RM120,000 tu untuk semua ni. Tidak, sebahagian digunakan tu adalah untuk yang ini. Okay, yang pertama adalah lengkapan. Kan awak beli butik dia, so kan ada macam rak-rak baju, ada meja cashier, semua tu lah lengkapan, kipas, lampu and so on, tu semua mestilah bernilai kan, sebab you beli perniagaan tu lah. Kan you beli kan, you just sambung perniagaan tu kan. So you kena bayarlah kepada owner butik yang lama tu. Okay, yang mana nilai lengkapan dia adalah RM40,000. Ini memang ditetapkan, semua orang adalah nilai yang sama. Cuma part inventory semua orang tidak sama. Okay, saya bagi tahu awal make sure nilai you all tidak sama dengan kawan-kawan you all. Okay, sebab kalau tak, takut nanti kan cikgu awak tak terima. Sebab nanti kita akan ada pentaksir yang akan semak kerja awak ni. Okay, kalau sama takut nanti ada isu awak meniru. So sama lah macam saya punya nilai, tolong jangan tiru 6BG nanti korang you, I okay je. Awak lah kan tiba-tiba ni macam tiru YouTube cikgu Miss Nisa je ni. Sudah, awak yang kena. Okay, so make sure jangan tiru, tukar-tukar lah. Tapi sambil buat, sambil belajar. Bukan tengok video saya hanya untuk meniru. No, I don't like. Alright, okay. So this one is on lampi-lampi, kita akan buat nanti.
Okey, pekongsi A akan memberi pinjaman sebanyak RM15,000. So, pekongsi A, awak lah ni. Baik sungguhlah awak ni, dia bagi pinjaman, okey, kepada perniagaan sebab nak beli lengkapan baru, okey, untuk membuat pengubahsuaian. Yelah, awak dah beli butik orang ni. Mungkin cerita rasa awak macam tak sama. So, awak rasa, I nak modern-modern sikit lah. I nak estetik. Macam tu lah, kan? So, jadinya, you membuat pengubahsuaian. You buat renovation sikit-sikit lah, nak bagi ikut cita rasa awak. Okay, so untuk pengubahsuaian ni, awak dikena bayarkan sebanyak RM15,000. Okay, tapi RM15,000 tu tak guna daripada yang RM120,000 modal tu perniagaan pinjam duit awak sebagai pekongsi yang pertama ni. Okay, dan tempoh bayaran balik pinjaman dan faedah adalah selama 24 bulan. So nanti perniagaan ni dia akan bayar sikit-sikit dekat awak selama 24 bulan. So nanti awak akan kira lah berapa setiap bulan tu berapa. Okay, lepas tu kita ada ikatan perkongsian. Okay, so untuk ikatan perkongsian ni untuk nombor 1, 2 dan 3 awak tetapkan sendiri. Tapi nombor 4, 5 dan 6 memang dia dah tetapkan. Okay, macam nombor 1 dia kata modal setiap perkongsi. Okay, so nanti you letaklah nama. Okay, siapa nama pekongsi A, siapa nama pekongsi B. A tu adalah nama awak, B tu adalah nama kawan awak. Okay, sebabkan modal lah RM120,000, dia tak ada satu ketetapan tau. Maksudnya semua orang kena letak amal sama. Tidak, ada orang nak letak bahagi sama rata. Ada orang nak letak pekongsi A ni banyak sikit, pekongsi B ni sikit. Tengoklah pada orang. Okay, so kalau kata you nak bagi sama rata, you boleh buat bagi sama rata. Kalau RM120,000 bagi 2, RM60,000. Ni you nak bagi sama rata. Okay, ada orang dia nak buat yang A ni macam dia punya macam lagi power lah. So dia letak banyak sikit lah. Mungkin dia letak lah mungkin 2/3. So kalau 2/3 mungkin kat sini tak tengoklah. Mungkin kat sini you nak buat RM80,000. Kan? Yang ni awak nak buat RM40,000. Ikutlah pada awak. Ikut mana-mana, tak kisah sebenarnya. Okay, so make sure bila you tambah 2 ni, you akan dapat total 120,000 lah. Okay, okay, lepas tu nisbah pembahagian. Nisbah pembahagian selalunya kita akan based on nisbah modal. Okay, contohnya kalau kat sini you kata modal diletakkan bahagi sama rata, so nisbah akan jadi 1:1. Okay, mungkin kalau yang ni dia lebih sikit. Lebih sikit macam ni kan. Yang ini dia bagi 2. Kan, ini RM80,000, RM40,000. Kalau kita pecahkan, ini jadi 2:1. Ini mungkin nisbah dia 2:1. Kan, sebab tadi kan CV4, CV8. 4, 8 kan 2. So 2:1. Okay. So tengoklah berapa yang ambil. So nisbah ni pun adalah bergantung kepada modal you ni. Tengok you letak macam mana. Okay, tapi kalau I jadi you, I senang I ambil bahagi 2 je. Simple. Alright. Okay, gaji yang dibayar kepada setiap pekongsi. Okay, berkaitan dengan gaji, dekat soalan dia ada cakap ya. Mana dia? Kejap ya. Oh, tiada di sini. Kat mana saya jumpa perkataan tu? Tak apalah, saya bagi tahu lah. Okay, untuk pekongsi, kalau you belajar balik berkaitan dengan perkongsian, kita ada pekongsi yang aktif. Oh, ada ni. Allah tak nampak saya. Okay, kita ada pekongsi yang aktif dan juga pekongsi yang tidak aktif. Apa kita bagi sebagai pekongsi lelap, pekongsi tidur lah. Maksudnya dia ada nama tapi tak menguruskan. So kalau macam pekongsi macam tu, dia just letak modal, dia tak menguruskan, dia tak ada gaji. Tapi kalau perkongsian, pekongsi yang dia as a pekongsi, dia letak juga modal dan dia juga aktif dalam menguruskan perniagaan ni. So dia entitled for gaji. Dia layak untuk mendapat gaji. So for this kind of question, dia kata awak sebagai rakan kongsi dan awak sangat aktif. So bila awak sangat aktif, so jadinya awak diberi gaji. So untuk gaji ni awak akan tentukan sendiri. Ikut awak lah. So selalunya kita letaklah range 3,000 ke 6,000 ke, ikutlah pada awak. Okay, selalu gaji ni tengoklah, selalunya bergantung terpulang pada awak. Mungkin kalau awak tak nak lah letak tinggi-tinggi, nanti kan dapat rugi pula, banyak sangat belanja kan.
ikut pada awak. Okay, tapi saya sangat sarankan untuk tanya dekat cikgu sekolah awak. Dekat cikgu, kalau untuk gaji ni cikgu ada tak range? Maksudnya minimum berapa, maksimum berapa. So you punya nilai tu lebih cantik. Takut tengok awak terlalu letaklah, sebab macam bos kan letak 30,000 pening. Sebab you bisnes baru tau. Bila bisnes baru ni kita banyak benda nak pakai duit kan. Banyak duit kita nak pakai kan. So biarlah logik. Kalau saya prefer you letak 3,000 ke 6,000 kalau saya lah. Tapi saya suka you bertanya dengan cikgu sekolah awak. Cikgu sekolah awak lagi hebat. Okay, tanya dengan cikgu sekolah awak. Okay, sebab cikgu sekolah awak pergi taklimat. So dia banyak info yang mereka dapat. Okay. Okay, setiap seorang lah kalau katalah perkongsi A 3,000, mungkin perkongsi B pun adalah 3,000. Kalau perkongsi A, boleh je letak lain. A nak letak 4,000, perkongsi B 3,000. Mungkin kerja dia tak susah sangat macam pekerja A. Contoh, okay, depends pada you, alright? Okay, yang ini dia memang dah bagilah faedah atas ambilan dikenakan 5% and so on semualah. Okay, so dah settle on this part. Dah cerita juga yang mana perniagaan ini dibantu oleh 2 orang pekerja. Tolong highlightkan, you all dibantu oleh 2 orang pekerja. Setiap orang gaji dia dah tetapkan. Nanti awak jangan pandai tu, nak letak gaji 3,000 lah, 4,000 lah. Sebab I ni baik hati. I tahu you baik hati, tapi tak boleh awak kena ikut soalan. Kalau soalan dah kata 1,500 lah awak taruh dekat sini. Okay, lepas tu dia kata kat sini operasi butik. Sorry kalau saya tersalah sikit. Adalah jam 10 pagi hingga 10 malam. Maksudnya kedai you buka 10 pagi sampai 10 malam. Okay, tapi kan bila pekerja, takkanlah kedai buka pukul 10 baru datang. Dia datang awal sejam, nak kemas kedai, nak mop kedai kan. Sama juga tutup pukul 10, bukanlah balik betul-betul pukul 10. Baiklah lambat sikit, nak tutup kedai, nak kemas kedai, nak kira duit. Betul? Sebab tu untuk pekerja kita ada 2 shift. Okay, untuk shift pertama jam 9 pagi sampai 6 petang. Untuk shift kedua 1:30 petang sampai pukul 10:30 malam. Okay, settle on that part. Okay, kena tahu poin-poin yang penting kat sini. Okay, lepas tu ni semualah dia minta you sediakan lah. Okay, you kena lengkapkan profile, maklumat and so on. Ni semua-semualah. Okay, nanti yang ini ada pelarasan. Ini kita akan buat nanti hujung-hujung video. Nanti belum sekarang. Okay, kita akan baca kemudian lah benda ni. Okay, lepas tu dia akan minta juga awak buat dokumen dengan you belajar masa form 4. Sebab tu I banyak kali cakap student I masa form 4 nanti, masa form 5 nanti you kena buat kerja khusus. Banyak benda daripada ilmu form 4 you kena tahu. Pasal dokumen, pasal buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, apur, PKK, pelarasan. So siapa-siapa macam lupa-lupa tu dah kena start balik lah buat revision. Nanti kadang awak takut nanti awak stuck, tak tahu nak buat kerja khusus ni. Sebab tu yang form 4 tu you memang kena mahirkan. Tak boleh I masuk form 5 belajar form 5 je lah. No kerja khusus kena start pada form 4 punya knowledge. Alright, okay, kita akan buat later on. Dan ini berkaitan dengan belanjawan tunai. You all as a form 5 you all dah belajar kot bab 3 belanjawan tunai. You akan apply dalam kerja khusus. Nampak? You belajar, you apply, barulah you boleh jadi accountant yang berjaya nanti. Kan? Okay, lepas tu ni apa yang dia minta kita sediakan lah. Okay, pengenalan soal. So nanti kita akan jadikan ni sebagai list kita. Kalau you rajin lah. Tapi I harapkan you all memang rajin pun. You buatlah satu kertas A4, kertas test pad, buat satu jadual. You listkan semua. Tak payah. Ya Allah, Miss Nisa pun tak payah. Sebab nanti dekat awak punya kerja khusus ni ada ni. You tick. So nanti cikgu awak akan minta you tick lah. You dah siap ke belum, you akan tick setiap satu ni. Okay, baguslah semua modul ni. Lupa lah saya. Okay, so ni semua benda lah and so on. Okay, you ada sampai V. Banyak you kena buat. Okay, so pastikan apa yang you buat, you tulis tu jangan buang. Simpan dalam file elok-elok. Cikgu sekolah you akan rujuk. Okay, lajur folio diabaikan. Nanti kan you akan buat ledger kan. Ledger kan kita ada kolom atau lajur untuk folio kan. So ini kita tak perlu buat. Untuk ledger, untuk folio ni tak perlu buat. Okay, bukan ledger tak perlu buat. Dalam ledger ada lajur folio, tak payah buat. Okay, dan you ada diberi masa 13 minggu untuk buat. Pastikan menandangi borang perakuan calon tentang ketulinan. Maksudnya you buat sendiri, bukan tiru-tiru, bukan ciplak-ciplak orang punya. You buat sendiri, tulen daripada you original. Okay,
Hasil projek, calon wajib mengemukakan draft bertulis dan evidence sebagai proses kerja. Maksudnya, sebab tu saya cakap, kalau boleh soalan ni tolong print out, saya boleh tulis dalam kertas sebagai evidence, bukti ni kejawab. Okay, cikgu sekolah awak nak tengok lah, ni betul kau buat, dia akan tengok bukti. Yelah, sebab first kita buat mungkin tak terus betul, ada salah, so ada proses pembetulan, cikgu sekolah awak akan betulkan. So dia akan tick. Benda semua diambil kira bukan you terus buat file bagi kat cikgu, tak. Cikgu you akan semak. Okay, so sebab tu cikgu-cikgu jangan risau sangat. Dia sentiasa akan disemak oleh cikgu sekolah awak. Okay. And make sure you all ikut yang benda ni. Nanti bila nak type tu, pastikan you ikut rulesnya ni Okay. So pastikan ni yang penting. Tengok depan. Mempamerkan kemahiran komunikasi dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugas projek. Pastikan you guys, tolonglah rajin-rajin berkomunikasi dengan cikgu sekolah awak. Sebab kat situ akan ada markah. Okay, dia akan ada markah untuk pelajar yang bertanya, bagi apa yang you buat, minta cikgu sekolah you semak, itu ada markah. Okay, kat situ cikgu you akan nampak komitmen you. So, pastikan you jangan buat senyap-senyap je. Tengok YouTube ni selesai cukup lah. Tidak ya. Ini just a guideline untuk awak. Sambil-sambil buat tu, apa benda tadi cikgu sekolah saya cakap? Boleh you rujuk macam tu lah. Okay? Tapi komunikasi dengan cikgu sekolah sangat-sangat penting. Sebab mereka lebih mahir. Mereka lebih arif. So, tolong rujuk dengan cikgu sekolah awak. Sentiasa berkomunikasi. Okay? Okay, settle on that part. Okay. Now, I akan pergi kepada lampiran A. So, are you ready for lampiran A? Ready? Okay. So, lampiran A kita akan listkan berkaitan dengan profil perniagaan kita. Okay, lampiran A you akan tengok dekat muka surat 6 dan juga muka surat 7. Okay, ada a part of you kena tentukan, ada sebahagian pada informasi. Kita akan gunakan information yang sama. Alright, so kita akan pergi kepada lampiran A muka surat 6 dan 7. Okay, okay, so untuk muka surat 6 dan 7, yang pertama dia minta you letak nama perniagaan. Okay. So untuk nama perniagaan, ikut you all lah nak letak nama apa. Tapi selalunya bila bercakap pasal perkongsian, dia ada perkataan dan. Okay. Contoh nama you siapa. Macam nama I Nilofa. Contoh kan. Orang ada sangat. Okay. So nak katalah saya nama saya pekongsi. You letak nama you tau. Jangan letak nama orang lain. Jangan letak nama lain, you letak nama you tau. Okay, okay, nama you kat sini apa? You letak nama you dan you akan letak nama kawan you. Kelas, ambil yang cantik-cantik je. Okay, so ni nama saya, ni nama kawan saya yang kita akan buat together buat bisnes ni. Maka nama perniagaan saya jadi macam ni lah. Tapi tak kisah tau, ada je you all nak buat. Katalah ni Nilofa dengan Hana. You boleh je terus buat butik pakaian Niha. Contoh, ambil nama depan, ambil nama depan. Ataupun depan ambil yang ni, belakang ambil ni, Nisha. Contoh, ikutlah. Okay. So, yang ini you letak sendiri. Okay. Okay, lepas tu yang seterusnya. Saya tahu tengah tulis, tekan pause dulu, lepas tu tekan play balik. Okay, saya tak tunggu ya. You all tekan je lah pause, pandai lah you all kan. YouTube je pun. Okay. Lepas tu yang ketiga berkaitan dengan alamat. Okay, untuk lokasi alamat, saya lebih sarankan you pergilah Google sikit. Cari, sebab sekarang ni perniagaan you buat dekat dalam pusat beli belah, shopping mall. Alam, macam tak pernah pergi. Lagi-lagi awak dating girlfriend awak dengan boyfriend awak. Lagi-lagi geger ni suka sangat pergi shopping kan. Letaklah mana-mana shopping mall yang awak rasa okey. Okay, you letak, cari kat Google, cari alamat dia dan masukkan di sini. Sebab alamat lokasi dia adalah di shopping mall. Kalau you letak alamat rumah macam sesuai, sebab dah kata perniagaan you dekat shopping mall kan. So you letaklah macam ni alamat saya. Okay, sebab saya duduk area Selangor. Selalu tempat saya beli baju dekat area yang best, yang murah-murah, yang banyak pilihan, GM Kelang. Saya letaklah dekat GM Kelang. Okay. Okay. Lepas tu jenis pemilikan perniagaan. Kita belajarkan masa form 4 dulu. Kita ada macam-macam jenis entiti perniagaan. Kita ada milikan tunggal, perkongsian, syarikat, kita ada koperasi kan. Tapi kalau untuk this one, you tengah buat perniagaan jenis perkongsian. So you masukkanlah perkongsian di sini. Okay. Okay. Untuk tempoh perakaunan, bagi tempoh perakaunan, tempoh dia adalah untuk 1 tahun. Okay, standard kan? You all dah pernah buat account kan? Setiap account kita akan buat for 1 year. Tapi untuk tempoh record adalah bulan yang awak sedang buat account sekarang. Sekarang ni you tengah fokus record accounts untuk sebulan saja. Okay, so macam tadi kan dia dah bagi tahu kan dekat soalan.
Dekat soalan dia kata kita start ambil alih perniagaan ni adalah pada 1 Julai 2003. So kalau setahun 1 Julai 2003 dan dia akan berakhir pada 30 Jun tahun 2024. So this one is for 1 year. So you pun masukkanlah 1 year di sini. Nampak? Setahun 1 Julai 2003 hingga 30 Jun 2024. Manakala untuk tempoh rekod, waktu you nak rekod adalah tempoh dia hanyalah 1 bulan saja. Kita start pada 1 Julai 23 dan dia akan berakhir pada 31 Julai untuk sebulan saja. Ini semua orang sama. Okay, yang warna biru ni semua orang sama lah ya. Warna merah tu berbeza ikut orang. Okay, penetapan you lah. Apa yang you tetapkan. Okay. Lepas tu, untuk yang ketujuh, modal. So, berapa banyak modal yang akan dilaburkan oleh pekongsi pada 1 Julai. So, kita ada pekongsi A, pastikan you masukkan nama start pekongsi, nama you dengan nama kawan you masukkan tau. Ini nama saya. Jangan ambil nama saya. Okay. Okay. Lepas tu, jumlah terpulang kepada you. Berapa yang you tetapkan? Kalau saya ambil half-half. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi ni tak semua orang sama you boleh ikut you, okay? Kalau you nak letak harga lebih sikit pun boleh. You nak buat kat sini, yang A ni banyak sikit. You letak sini 80,000, sini you buat 40,000. So maksudnya ini akan jadi 2 ni sebab 1. Alright? Boleh juga, tak ada masalah. You nak buat B lagi banyak pada A pun boleh juga, tak ada masalah, okay? So, settle untuk modal. Yang penting bila tambah 2-2, total mesti 120,000. Mesti tahu. Okay. Okay, lepas tu seterusnya kita pergi pula kepada maklumat pekongsi. Detail pekongsi lah. Detail awak dan juga detail kawan awak tu. Okay, so nama pekongsi masukkan seperti biasa. Ulang benda yang sama. Okay, ikut nama awak. Okay, yang awak dah tetapkan daripada atas jangan dekat atas letak nama Ali dengan Abu, tiba-tiba kat bawah nama Maria dengan Mariana. Tidak. Okay, pastikan sama. Okay, jawatan terpulang boleh tanya cikgu sekolah awak mana yang lebih tepat. Okay, you boleh letak pengurus boleh, letak pemilik pun boleh, bergantung. Okay, gaji terpulang. Gaji, pastikan gaji ni kena ikut balik daripada yang you dah fikir tadi yang dekat atas kan. Ni kan. Pastikan samalah you letak berapa. Okay, macam saya letak average lah. Saya ambil 5,000. Ni gaji average saya letak. Okay, so ini pun depends pada awak berapa yang awak nak taruh terpulang pada awak. Okay, okay. Yang warna merah ni nilai kita tidak sama berbeza-beza. Okay, untuk nama pekerja, letaklah nama-nama siapa-siapa yang awak nak. Letaklah crush awak yang pertama, crush awak yang kedua. Kan, tak dapat couple pun letak nama pun jadilah. Letaklah nama diorang. Okay, so you apa letaklah nama as a pekerja. Tapi kesedaran pula jadi pekerja pula. Okay, so letaklah nama yang pertama apa, okay, nama yang kedua apa, suka hati awak. Kita punya pekerja is pekerja international. Sebab kita ambil Lalisa Blackpink dengan Song Joong Ki. Dia international sikit lah punya pekerja. So jangan main tapi gajinya murah. Okay, lepas tu letak kat sini pekerja butik boleh, letak letak juruang boleh, letak jualan apa, sales girls kan, sales person boleh. Okay, letak bahasa Melayu lah. Ikutlah. Okay, apa nama pekerja butik ke, juruang ke, terpulang. Dan gaji ni pastikan semua orang sama. I letak warna biru sebab semua orang kena letak pada nilai yang sama, iaitu sebanyak 1,500. Sebab benda ni telah ditetapkan dalam soalan. So, you kena follow. Alright. Okay, settle. Tak susah mana pun. Okay, tak susah mana pun. Masukkan nama perniagaan, siapa pekongsi, alamat, pastikan yang ini daripada Shopee Mall lah. Okay, tapi cuba rujuk jugalah dengan cikgu sekolah awak. Mana tiba-tiba cikgu sekolah awak suruh letak alamat rumah ke, rujuk dengan cikgu sekolah awak. Okay, jenis perniagaan adalah perkongsian. This one for 1 year, for 1 month. Nama perkongsi, berapa banyak modal dilaburkan. Okay, nama perkongsi again, gaji, nama pekerja dan gaji. Okay, dan seterusnya berkaitan dengan status perniagaan. Okay, status perniagaan ni mungkin you akan agak sedikit mengelirukan. Okay, kita ada 2 jenis status. Yang pertama, adakah kita baru memulakan perniagaan ataupun kita meneruskan perniagaan. So, sekarang ni kita ambil alih perniagaan. Tapi, this is our first month kita start buat bisnes. So, mana satu kita patut ambil? Kita teruskan ke kita memulakan? Okay, so you berbalik kepada perniagaan kita.
So kita adalah first time, kita baru nak start bisnes ni. Memang kita ambil alih tapi kita baru nak start. So kita akan letak sebagai memulakan perniagaan, bukan meneruskan perniagaan. Kalau meneruskan perniagaan, contoh daripada bulan lepas memang awak dah buat perniagaan tu, tahun lepas lagi memang you dah buat. So bulan ni you just sambung daripada perniagaan yang sebelum ni. Itu baru meneruskan perniagaan. For this one, you baru start you punya business. That's why you akan letak sebagai memulakan perniagaan. Okay, so here you akan letak sebagai mulakan perniagaan. Okay, so ini semua orang samalah. Alright, settle muka surat 6 sekejap je kan. Okay, now seterusnya kita pergi pula kepada muka surat 7. Muka surat 7 adalah nama dan alamat bank. Okay, bank ikut suka awak lah nak ambil bank apa, CMB, Bank Islam, Maybank, RHB and so on lah. Tapi biar logik. Contoh awak punya kedai dekat mana? Dekat KL. Tiba-tiba awak punya bank dekat mana? Dekat Kelantan sana. Oi, tak logik kan? Biarlah logik. You buat dekat bisnes dekat KL, bank pun dekat KL. Sebab senang untuk urus niaga you juga nanti. Okay, so ya, macam saya buat dekat area Klang. Jadinya Maybank saya pun, bank saya pun saya ambil area Klang. Alright, okay. Dah settle on this part. Okay, nombor account bank, setahu saya lah, macam kerja khusus yang sebelum-sebelum ni, so nombor account bank ni kita akan letak nombor IC pelajar. So pastikan you letak nombor IC awak lah. Berapa nombor IC awak? Nombor IC awak takkan nak tahu. Mesti tahu punya start dengan 06 kan? Batch 06. Okay, so masukkan nombor IC awak. Tapi tanya juga dengan cikgu sekolah awak. Mungkin cikgu sekolah awak tak nak IC awak pula. Okay, dia kata letaklah apa-apa, tak payah nombor IC. Ikutlah. Okay. Okay, seterusnya kita akan detailkan berkaitan dengan ikatan perkongsian. Ikatan perkongsian yang mana kita ada bincang juga dekat bahagian atas. So sama lebih kurang. So apa yang you bincangkan, you akan masukkan ke sini. Okay, so kat sini kita ada berkaitan dengan first adalah jumlah modal, kita ada nisbah pembahagian untung rugi, kita ada gaji perkongsi. Yang ni tak ada apa-apa, dia memang dah ditetapkan. So kita akan masukkan dia. Okay, berkaitan dengan yang pertama jumlah modal. And everyone already know that the total of modal is 120,000. So pastikan nanti you total up, dia akan jadi sama. So terpulang ya you all nak letak berapa is depends. Pasal nama, pastikan nama adalah sama dengan apa yang you dah letak daripada awal tadi lagi. Okay, dan dari segi RM, macam tu kalau you nak bagi dua, letaklah 60,000. Tapi kalau you kata, Miss, I tak nak bagi sama rata, I rasa I nak jadi lebih power daripada perkongsi B. So you kata, Miss, I nak buat sini 80,000, nak lebih sikit, you buat sini 80,000, kawan you 40,000. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, it's up to you. Alright, okay. Pastikan total sama. Saya ulang benda yang sama. Okay. Okay, lepas tu nisbah pembahagian sama juga, letakkan nama perkongsi ni. Rasa you all dah tahulah ni. Okay, tak payah buat macam ni kan, you all dah tahu dah. Okay, letak nama perkongsi. Letak. I tengah sambil-sambil tekan-tekan ni, you letak nama perkongsi you. Okay. Okay, pastikan sama, start daripada atas kena sama. Okay, so nisbah is selalunya kita akan tengok dekat modal. Macam ni saya ambil sama rata kan. So pembahagian adalah 1 nisbah 1. Pembahagian adalah 1 nisbah 1. Kalau saya ambil 80,000, 40,000, so 80,000 ni adalah 2 kali ganda daripada perkongsian kedua. So nisbah saya ini adalah 2, 1. So kalau nisbah sini jadi 1 nisbah 1. Untuk kalau bagi sama rata, nisbah dia 1 nisbah 1. Kalau yang warna hijau ni, dia akan jadi 2 nisbah 1. Terpulang. Okay, kalau Miss, kalau saya nak buat yang B ni lagi banyak, boleh tak? Boleh, you letak sini 80,000, yang atas ni 40,000. Sebab bila you total up, you tetap dapat 120,000. Sama, tapi dia jenis nisbah sebab ni lagi besar, so sini akan jadi 2, sini jadi 1. So nisbah dia akan jadi 1 nisbah 2. So terpulang lah macam mana you nak taruhkan dia. Okay, so itu adalah untuk nisbah pembahagian. Okay, so this one you akan depends on this one. Alright, settle on that part. Okay, next part adalah berkaitan dengan gaji perkongsi. Gaji perkongsi yang cakap lah, you boleh tak range 3,000 ke 6,000 maybe. Macam I letak ambil average, I ambil 5,000. So it's up to you you guys. So depends pada you, berapa you nak taruh is depends on you. Okay, so
letaklah berapa yang you rasa sesuai, you taruh saja. Macam, Miss, saya rasa saya tak nak bayar lah gaji perkongsi sebab kita kan baru start. Letaklah murah, 3,000 ke, 2,000 ke, it's up to you, okay? Okay, ini tak ada apa-apa, ini kita akan kira nanti-nanti. Dia just bagi tahu saja. Okay, seterusnya, okay, untuk perniagaan butik ni, kita tak ada ABT. Kalau you perasan kan, Miss, mana Miss, kenapa ada ABB, mana ABT tak ada? Okay, sebab untuk perniagaan butik ni kita jual semuanya secara cash, secara tunai. So kita tiada customer yang berhutang. Tapi kita beli hutang ada. Sebabkan kita ada beli secara berhutang, that's why kita akan ada akaun belum bayar di sini. Kita akan ada 2 pembekal. Okay, dan nanti untuk barang kita akan ada 4 jenis barang tau yang kita akan jual later on. Alright, so jadi bila kita ada 4 jenis barang macam ni, kita akan ini adalah terpulang ini adalah atas masing-masing. Okay, Miss, saya nak pembekal K ni dia jual barang yang produk pertama dengan produk kedua. Pembekal L dia jual produk ketiga dan produk yang keempat. Boleh. Ataupun you nak kata, Miss, I nak buat pembekal K dia jual semua produk. Produk 1, 2, 3, 4. Pembekal L pun dia jual semua produk dekat saya. Produk 1, 2, 3, 4 pun boleh. Produk K jual produk 1. Produk L jual produk 2, 3, 4 pun boleh. Mana-mana lah, ikut suka hati awak. Okay, mana yang awak rasa lebih mudah untuk awak buat. Okay, untuk pembekal pastikan you letak nama pembekal you. Tapi saya lebih suggestkan kalau boleh carilah huruf yang macam yang ni, carilah apa-apa huruf yang start dengan huruf K supaya awak boleh macam ingat. Okay, yang L ni letaklah apa-apa nama pembekal yang start dengan huruf L. Terpulang kepada awak. Okay, so you letak ini, ambil masing-masing punya. Ni saya punya pembekal pertama, nama dia Kabila Koblio. Kan? Lah, nama dia macam ala-ala artis gitu. Okay, lepas tu pembekal L pun sama, letaklah apa-apa nama yang sesuai. Okay, tak kisahlah apa-apa pun. Okay, kalau boleh saya lebih sarankanlah kalau untuk L letaklah depan huruf yang dekat dengan L K supaya you tak confuse later on. Okay, lepas tu dari segi inventory nanti terpulang ya, ada yang boleh letak ini adalah produk yang pertama. Yang ni jual produk yang kedua. Untuk yang ni dia hanya jual produk ketiga dan produk keempat saja. Boleh. Ataupun you nak buat pembekal yang pertama dia jual semua produk. Produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Ataupun yang ini pun sama. Nak jual produk 1, 2, 3, 4 juga. Boleh, tak ada masalah, tak ada isu pun. Miss, kenapa ada cikgu dia buat yang ni 1 dengan 2, ni dengan 3, 4? Kenapa ada saya tengok kat video yang ni buat semua-semua? Tak kisah, okay? Terpulang je lah. Kita yang tentukan dia. Ini adalah perniagaan kita. Awak yang tentukan mana yang awak rasa lebih senang untuk awak. Okay? Okay. So, itu sahaja berkaitan dengan lampiran ini. So, pastikan you siapkan dulu ni. Nanti saya akan upload next video pula berkaitan dengan pengenalan perniagaan berserta dengan maklumat inventory. Okay? So, I see you on the next video. Next part berkaitan dengan pengenalan dan juga maklumat inventory. Okay? So, thank you for watching. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe and comment. Okay? Sebagai tanda sokongan awak dekat saya supaya saya boleh upload video. Of course lah. Upload video dengan lebih cepat dan pantas. Okay? So, itu sahaja untuk video kali. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum. Bye everyone. Selamat melengkapkan kerja kursus. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.